Amin, amin. Amin. Okey, baik. Seperti yang kita dijanjikan, kita dah habis bab 5, tingkatan 5 iaitu bab elektronik. So kita sekarang ni tengah menuju ke bab 6 lah, fizik apa tu? Fizik nuklear. Okey. Sebelum kita masuk fizik nuklear, maka kita nak clearkan dulu bab elektronik ni. Okey. Bab elektronik ni antara bab yang tak banyak pengiraan tapi dia banyak perlukan kefahaman. Okey. Banyak konsep-konsep dalam bab ni. Okey, so dia ada 3 subtopik, jadi kita nak bincang ke modul yang saya bagi itu. Bermula dengan kertas 1 dululah. Okey. So mari kita tengok soalan dia. Okey, kertas 1 soalan nombor 1. Okey, darjah 1 menunjukkan proses elektron terbebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Okey, dalam logam ni, katakan ni kepingan logam dah. Dalam dia tu ada banyak elektron. Elektron banyak. Tahu belajar kan kimia. Atom tu, dalam satu atom tu ada satu petala yang ada elektron kan. Jadi sekeping logam terdiri banyak atom-atom, kumpulan atom, maka dia membentuk satu kepingan logam. Dalam atom tu pula ada elektron, jadi banyaklah elektron dalam satu kepingan logam. Jadi elektron ni kalau kita nak hasilkan elektrik, kita kena gerakkan elektron. Tak, kita kena ada pergerakan elektron daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Elektron ni dia boleh tukar-tukar kedudukan. Contohnya atom A dengan atom B, elektron dia tu boleh bertukar-tukar. Maksudnya ni melompat, ni melompat gitu. Jadi elektron ni untuk keluarkan ke permukaan, kita perlu panaskan dia. Panaskan dia, dia bergetar, dia akan mengeluarkan elektron naik ke permukaan. So soalan dia, proses tu, apa nama proses tu? Proses ni nama dia proses pengeluaran elektron ke permukaan, nama dia pancaran termion. Pancaran termion lah. Kena ingatlah pancaran termion. Okey. So nombor 2, dalam sebuah tiub sinar katod, tenaga kinetik maksimum. Tenaga kinetik. Jadi kita nak panaskan panaskan kita panggil tungsten. Okey, tungsten tu logam. Tak, bila tungsten tu dipanaskan, dia mengeluarkan elektron. Jadi nak memanaskan tungsten, kita ada satu tenaga lain lah, iaitu tenaga elektrik. Kita kena sambung dia kepada bateri. Tak? So jadi tenaga kebayan elektrik akan bertukar kepada akan mengeluarkan elektron ke permukaan. Elektron tu pula dipecutkan. Dipecutkan oleh satu beza upaya yang sangat tinggi, VLT dia panggil. Voltan lampau tinggi. So dia akan dipecutkan. Maka situ tenaga kebayan elektrik tu akan bertukar kepada tenaga kinetik. Jadi tenaga kebayan elektrik rumus dia EV. Terus bertukar kepada tenaga kinetik 1/2 mV kuasa 2. So dia punya persamaan tu di sini, bermulanya di sini. Okey, jadi
maklumat yang dia beri adalah tenaga kinetik maksimumnya adalah 1.32. Okey, so nilai tenaga kinetik maksimum 1.32. Berapakah beza upaya merentasi anod, pemecut dan katod? So sini dekat ni kita kena gantikan dengan nilai 1.32 darab 10 kuasa negatif 15 sama dengan EV. Dan elektron ni dia beri dah ni. So kita boleh buat pengiraan lah. V sama dengan 1.32 darab 10 kuasa negatif 15 per dengan E dia adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 9. So tekan je lah kalkulator. Apa jawapan dia? 8,250. So 8,250, jawapan dia C lah. Alright. Gitu. Okay. Katakanlah soalan ni dia tukar jadi dia suruh kira hal laju. Kalau dia suruh kira hal laju, so maka kita tak gunalah EV ni. Kita ambil EK sama dengan, EK tu tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2 lah. Tenaga kinetik dia beri dah ni 1.32 darab 10 kuasa negatif 15 sama dengan M ni adalah G-SEM bagi 1 elektron. 9 darab 10 kuasa negatif 31. 1/2 sini. Lepas tu V kuasa 2. So mungkin lepas tu kita boleh kira V tu. Kalaulah soalan tu bertukar. Jadi kalau soalan ni apa guna dia beri M ni? Dia nak suruh awak keliru. Dia suruh awak keliru. Dia macam-macam, apa fungsi M tu? Sekali tak boleh jawab, awak pun tembok. Begitu. Dia bertindak sebagai disruptor ataupun pengacau. Okey, rajah 2 menunjukkan satu bayang terbentuk di atas skrin tube palang Maltese. Okey. Dia letak penghalang. Lepas tu dia menghasilkan satu bayang-bayang lah. Okey, sebab elektron ni dia sama macam cahaya. Okey, cahaya bergerak lurus lah. Kalau ada objek legak, dia akan hasilkan bayang-bayang. Sama juga dengan elektron. Elektron ni dia tak boleh menembusi logam. Okey, dia akan dihalang oleh logam. Jadi dia akan menghasilkan bayang-bayang jugalah. Okey, bayang-bayang tu pula boleh dipesongkan dengan magnet. Kalau kita ambil magnet, apa-apa magnet pun kita letak dekat kalau TV lama, contoh TV lama, kalau awak ambil TV tu macam gini, kalau pandang daripada sisi dia bentuk panjang gini. Kita duduk tengok sini. Kita duduk tengok TV tu. TV. Okey, dia ada sinar katod. Kalau teknologi dulu lah dia ada sinar katod. Maksudnya dalam ni, belakang ni besi dipanaskan, maka elektron pun keluar dan dia melanggar skrin, maka dia akan hasilkan satu image lah. Satu image. Katakanlah awak ambil magnet, awak pergi letak dekat sini. Dia sedikit sebanyak akan mengganggu siaran tu. Kalau ada TV lama di rumah awak boleh try. TV CRO, cathode ray. Okey, jadi sama juga dengan ni. Kalau dalam makmal tu ada eksperimen ni. Bila kita dekatkan dia dengan magnet, dia punya bayang-bayang tu pun akan lari. Mungkin dia akan naik atas, turun ke bawah. Arah pemesongan bayang-bayang tu kita boleh tahu dengan kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming. So soalan dia, arah pesongan ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming.
So kedua tangan kiri Fleming ya. Okey. Kalau ingat lagi tangan kiri Fleming ni, jari telunjuk ni menunjukkan arah medan magnet. Jari tengah arah arus dan ibu jari ni menunjukkan arah pesongan. Arah pesongan. So dia akan terpesong. Kalau nak pasti lagi, awak boleh search dalam YouTube, banyak eksperimen untuk menentukan arah pesongan. Banyak video-video dia. Okay, next, nombor 4. Zarah manakah yang terbebas dari permukaan logam apabila dipanaskan? Soalan nombor 1 tadi. Soalan nombor 1 tadi. So, soalan tu soalan mengingat. Zarah apa yang dibebaskan? Iaitu elektron. Okey. Okey, masuklah subtopik 5.2 iaitu simbol ni. Awak kena kenal. Kalau dia bagi ni, kita kena tahu ni adalah simbol bagi diode. So diode. Okey, simbol bagi diode. Kapasitor lain, kapasitor dia bulat. Kapasitor dia 2 garis je. 2 garis yang sama panjang. Kalau bateri, satu panjang, satu pendek. Itu beza Kalau kapasitor, dia sama panjang. Sama panjang. Okay. Kalau transistor, dia bulat. Dia ada 3 kaki. Berbentuk K. Kalau keluar macam tu, anak panah dia keluar, itu menunjukkan transistor ni jenis NPN. Kalau dia ubah anak panah masuk, macam tu dia jadi PNP. Okay. Next, nombor 6. Ajar 4 menunjukkan voltan lampau tinggi yang berbeza disambungkan kepada plug logam di dalam satu tube pemesongan sinar katod. Okay. Kita nak pesongkan sinar katod. Sinar katod ni boleh dipesongkan dengan medan elektrik, medan magnet. Okay. So, bila dia guna VLT ni, voltan lampau tinggi tu maksudnya dia boleh disongsangkan dengan menggunakan medan elektrik lah. Okay. Medan elektrik. Kalau medan magnet, dia tunjuk magnet. Right. So, berdasarkan pemerhatian dalam rajah 5, manakah yang betul? Okey, kalau ini guna 1 kV, yang ni guna 3 kV. Okey, medan elektrik dia akan kuat bila voltan dia bertambah. Okey, bila voltan bertambah, bila penambahan VLT akan menambahkan pemesongan. Dia semakin terpesong. So jawapan dia A lah. Okay. Kalau kita guna 1K, contoh ni positif, sini negatif lah. Kalau kita guna ni 1K, 1 kilovolt, mungkin dia akan terpesong gitu. Kalau kita guna 3000 3K volt, dia akan terpesong lagi gini ya. Semakin dia terpesong. Okay. Dia sinar katod ni dia negatif. Dia akan terpesong kepada plug positif. Kita ingat lah. Okey. Nombor 7 ni diode juga. Yang pertama diode pemancar cahaya. LED itulah. Okay. Dia bila dia mengalirkan arus, dia memancarkan cahaya. Kalau dia tak mengalirkan arus, cahaya akan terpadam. Okey. Kita kena ingat sifat dia adalah sifat diode. Diode ni menggerakkan ataupun membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja. So kalau kita tengok sini, diode pemancar cahaya didapati tidak menyala. So dia tak menyala. Sini positif, sini negatif. So arus tu mengalir daripada positif ke sampai sini ni dia berlawanan arah dengan diode ni. So sebab tu dia tak mengalirkan elektrik. Okey, jadi kalau kita nak suruh dia menyala, suruh diode ni menyala,
Macam mana pengubah suaian dia? Adakah kita kena ubah bateri? Adakah kita kena ubah bateri? Perlu tak? Tak. Tak. So, yang mana kita perlu ubah? Kutub Dayak. Kutub diode. Ni kita potong, kita ubahkan dia jadi anak panah dia belah dua. Gitu. Kita potong. Alright. So, dia mengalir dalam satu arah je lah ni. Okay. Diode pemancar cahaya pun arah yang sama. So, dia melengkapkan litar, maka LED tu mengeluarkan cahaya. So, jawapan dia adalah kutub diode diterbalikkan. Nah, kalau kita terbalikkan kutub diode pemancar cahaya ni, tak jadi juga. Alright. Kalau kita terbalikkan bateri pun tak jadi juga. Kutub bateri dengan kutub diode diterbalik pun tak jadi juga. So, jawapan yang paling tepatnya adalah A. Dah. Okey. Soalan nombor 8 ni soalan rektifikasi. Soalan rektifikasi itu adalah soalan untuk mengubah arus ulang alik kepada arus terus. Macam mana kita kenal arus ulang alik? Dia ada simbol ni. Ada simbol macam wave tu. Sinusoidal. So, arus ulang alik tu. Okey. Kalau kita tengok ni, dia gunakan 4 diode. Okey, kalau 4 diode, dia adalah rektifikasi separuh ke penuh. Separuh gelombang ke penuh gelombang? Separuh. Kalau 4 diode. 4 diode. Penuh. Penuh, kalau kita ingat penuh dia macam ni lah. Begitu. Tu penuh gelombang. Kalau separuh dia guna satu diode, dia akan jadi separuh je lah. Ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Ni separuh. Sini penuh. So yang pertama kita kena tengok bilangan diode dia. Okey, bilangan diode dia ada 4 so penuh. So inilah dia punya bentuk gelombang. Tapi kita kena ingat ada satu lagi komponen yang dia guna. Tengok sini. Ni dia guna kapasitor. Bila dia guna kapasitor ni meratakan arus. Jadi dia tak arus dia tak jadi penuh gini lah. Dia jadi gitu. So kalau kita buat juga jadi gini lah. So dia jadi. So yang mana yang paling betul? D. Mana jawab? D. So jawapan dia D lah. Kalau soalan ni dia tak ada kapasitor, jawapan dia C. Disebabkan ada kapasitor tu meratakan arus, so jawapan dia D lah. Betul. So kena perhati molek. Gini soalan SPM dah ni. Okay, next. Nombor 9 ni kalau kita tengok soalan transistor. Okay, transistor. Transistor tu dia ada dua jenis, NPN dengan PNP. So transistor ni jenis NPN ke PNP? PNP. PNP. Sebab kita tengok anak panah dia ni. Okay, beres. Satu benda sudah selesai. Soalan dia tanya apakah nama terminal X, Y dan Z? Nama terminal dia paling mudah sekali nak ingat, Y ni mesti base ataupun tapak. Tapak. Atasnya adalah pengumpul ataupun kolektor. Dan bawah dia adalah pemancar ataupun emitter. Okay. So kena ingat itulah dia punya hak belah atas dia pengumpul, tengah-tengah tapak, bawah dia pemancar. Okay. X pengumpul, tapak pengeluar ataupun pemancar lah. A lah jawapan dia. Soalan mengingat je. Okey. Soalan 8. Litar 1 litar bertransistor
berapakah bacaan V2 apabila V1 dia 1.5. Okey. So kita kalau kita nak tahu, kita kena tutup dulu yang tengah-tengah. Tutup, kita anggap dia tak ada. Jadi litar tu gini, daripada tengah ada R, ada LDR. Okay, LDR tu itulah. So litar tu bertindak sebagai litar pembahagi voltan. Jadi 6 volt akan membahagi dua ni, antara dua perintang ni, dua perintang. Okey, so soalan dia dia kata berapa bacaan V2? Sini V2. So V2, sini V1. Sekiranya V1 ni 1.5 dah. 1.5. Okey, so berapa V2? Macam mana nak kira dia? 6 tolak 1.5. Kita tolak je lah. 6 jumlah dia tolak dengan V1 dah ambil 1.5, maka hasil dia adalah 4.5. 4.5. Okay, so jawapan dia 4.5. Siapa tanya benda soalan nombor 9, jawapan dia nombor 9. Nombor 9 jawapan A. Pengumpul tapak pengeluar. Okey, next. Darjah 9 menunjukkan 1 litar bertransistor. 1 litar bertransistor. Okey. Litar tu kalau kita perhati dia nak menghidupkan penggera. Nah, ni ada penggera. Dan dia guna suis geganti, suis relay. Suis geganti tu dia macam menghidupkan litar kedua. Menghidupkan litar kedua yang bervoltan lebih tinggi. Okey, kalau kita tengok kalau ada arus mengalir, melalui gegelung ni, okey, kita belajar pada bab 4 itu, elektromagnet. Kalau ada arus mengalir dalam gegelung tu akan menjadi magnet. So bila ada arus mengalir, maksudnya litar pengumpul berfungsi. Kita kena ingat kalau nak suruh litar pengumpul berfungsi, kena hidupkan litar tapak dulu lah. So kalau dia berfungsi, dia mengalirkan arus, gegelung ni akan menjadi magnet. Okey, bila gegelung ni akan menjadi magnet, dia akan tarik besi ni. Besi ni akan tertarik. Bila dia tertarik, dia akan menyentuh terminal satu lagi, maka litar penggera tu dihidupkan dan dia menghasilkan bunyi amaran. Okey. So kita nak kena hidupkan litar tu dulu, baru penggera akan bunyi. Okey, macam mana kita nak hidupkan litar? Okey. Apakah nilai beza keupayaan V apabila VT3 V15? Okey. VT3 V15. So soalan dia, apakah nilai beza upaya V? Dia nak ni. Tak ada kaitan pun dengan litar, ada alam apa semua. So soalan dia bukan main panjang ni. Rupanya dia nak berapa jumlah aja. So berapa jawapan dia? Kita macam mana kita nak kira? 5 tambah 3. So kita tambah je. 5 tambah 3. So jawapan dia 8. Tapi kalau kita ikutkan, kalau kita ikutkan ni berlaku kebakaran dah ni. Bila ada kebakaran, suhu tinggi, okey, PPH ni akan detect haba. Bila ada haba, rintangan jadi rendah. Bila rintangan rendah, voltan merentasi litar tapak lebih tinggi. Bila litar tapak tinggi, voltan merentasi dia tinggi, litar tapak akan on. Bila litar tapak on, litar pengumpul juga
berfungsi, on. Bila dia on, gegelung akan menjadi magnet dan magnet tu akan menarik suis geganti tu. So bila dia bersentuh, maka penggerak akan berbunyi, dalam masa yang sama dia menghidupkan diod. Diod tu pun menyala. Maksudnya dalam bunyi tu ada juga lampu yang dihidupkan, lampu kecemasan. Okey, nombor 12, rajah 10 menunjukkan nilai arus mengalir melalui sebuah transistor. Okey. Arus mengalir melalui sebuah transistor. Ni patutnya penuh ni gitu. Okey. Berapakah nilai arus IB? So kita kena ingat lah rumus dia. Okey, rumus dia IE sama dengan IB tambah IC. IE arus pengeluar ataupun pemancar adalah sama dengan jumlah arus tapak dengan jumlah arus pengumpul. So dia beri dah IE 2 miliampere sama dengan IB kita tak tahu tambah dengan 1.98 miliampere. So berapa IB? IB sama dengan 0.02. 0.02 miliampere. So arus tapak memang kecil lah. Kalau tanya apa kecil sangat cikgu? So arus tapak memang kecil. Dia arus tapak ni dia kecil, dia tidak perlukan arus yang tinggi, cuma dia perlukan voltan yang tinggi. Ada. Voltan yang tinggi. Okay. Next, nombor 13. Rajah 11 menunjukkan 1 liter elektrik. Okay, 1 liter elektrik. Sama juga. Oh, ni liter ni dia bila dia convert kepada PDF dia lari. Sepatutnya sini ni. Ni tak ada ni. Dia duduk sambung sini. Right. Garis yang saya buat merah tu adalah garis yang tak ada sepatutnya. Okey. Cuma bateri biasa kita tengok dia duduk sebelah ni lah. Dia dipindahkan duduk sebelah ni. Sama je sebenarnya. Okey. So apakah fungsi transistor dalam liter tersebut? Apa fungsi dia ni? Adakah sebagai rectifier? Ataupun bertindak sebagai rectifier ni apa? Siapa boleh jawab? Apa maksud rectifier? Kalau soalan tu tanya, berikan maksud rectifier ataupun dalam bahasa Melayu dia rektifikasi. Proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Ya. Okey. Rektifikasi itu adalah proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. So sini tak ada kaitan. So salah dah. Yang kedua, sebagai penguat arus. Ada ke speaker situ? Kita tengok. Penguat arus ni kita nak menguatkan arus. Nak mengeluarkan suara yang lebih tinggi. Ada lah. So bukan dia. Sebagai switch automatik. Betul tak? Ni baru tu. Switch automatik. Sebab apa? Sini dia guna nampak ni. PPC. PPC tu adalah perintang peka cahaya. So, liter ni menghidupkan lampu pada waktu malam. So, dia bertindak sebagai switch automatik lah. Okay. Next. Okay, rajah 14, nombor 14. Rajah 12 menunjukkan 1 liter transistor. Manakah perbandingan berikut? Ini dia nak tunjuk perbandingan siapa lebih besar, siapa lebih kecil. So kita kena ingat yang paling kecil sekali dalam liter transistor adalah IB. Sebab IB ni dia hanya untuk menghidupkan liter tapak saja. Nah,
Okey, IB untuk menghidupkan lintah tapak saja. Manakala besar pada IB adalah IC. Dan IE itu pula adalah hasil gabungan IB dan IC. So yang paling besarnya sini adalah IE. Okey. So jawapan dia adalah B. Hasil tambah IE itu adalah hasil tambah IC dan IB ya. Okey, so soalan memahami. Next adalah soalan memahami juga. Okey, rajah 13 menunjukkan satu lintah transistor yang digunakan untuk menghidupkan penyaman udara. Okey. Penyaman udara ni dia dihidupkan apabila suhu tinggi, panas lah pada waktu panas kan. Pada waktu panas aircon tu akan bertindak akan dihidupkan dengan secara automatik. Okey, keadaan manakah dapat menghidupkan penyaman udara? Okey, kalau kita tengok sini termistor berada pada litar sebelah atas. Tak? Bila dia berada pada sebelah atas, maka aircon tu akan dihidupkan pada waktu panas. So suhu termistor tinggi 1, voltan tapak tinggi. So jawapan dia 2 dan 3. Okay. Katakanlah kalau termistor ni duduk belah bawah. Di belah bawah, dia akan dihidupkan pada musim sejuk. Pada waktu sejuk, aircon tu akan dihidupkan. So kena ingatlah kedudukan dia macam kita belajar membagai ya. 2 hari lepas. Kena ingat. Okay, next kita nak masuk pada contoh kertas 2 pula. Okay, kertas 2. Bahagian A, soalan struktur lah. Okay. Rajah 1 menunjukkan satu tiub sinar katod yang ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P dihidupkan. Okay. Bila dia P ni dihidupkan, suis P dihidupkan, okay, filament ni akan panas. Tak? Gegelung tu akan panas. 15 jawapan dia ke? 15 jawapan dia C. 2 dan 3. Jadi kita tahu lah litar tapak tinggi, litar pengumpul akan hidup. Bila litar pengumpul hidup, aircon tu hidup lah. Sebab dia guna Swiss relay. Okey. Bila bekal tungsten ni dipanaskan, dia akan mengeluarkan elektron sini ke permukaan. Elektron tu tak gerak lagi. Dia berada pada permukaan saja. Nak menggerakkan dia, kita kena sambung VLT ni. So VLT ni disambung, maka elektron tu akan dipecutkan ke anod. Namakan proses yang memboleh pemancaran elektron pada katod. So, proses pemancaran nombor 1 kat dia. Pancaran termion. Okey. Yang kedua, nyatakan satu sebab mengapa voltan lampau tinggi digunakan. Di sini. VLT ni digunakan. Sebab apa kita nak guna VLT? Apa kita tak guna voltan rendah saja? Sebab apa kita kena guna voltan yang tinggi melampau sehingga ribu-ribu? Tujuan dia adalah untuk hasilkan beza upaya yang tinggi sekaligus memecutkan elektron pada halaju tinggi. Boleh juga kalau kita guna voltan rendah, tapi halaju elektron tu tak tinggi lah. Kalau kita guna beza upaya yang tinggi, maka pecutan dia pun tinggi.
Okay, kalau kita nak bergerak daripada satu tempat lah. Kita ada tenaga sikit. Kita boleh gerak tapi slow lah. Mungkin kita ngesok. Nak slow. Dah tenaga tak ada orang ngesok. Tapi kalau tenaga tinggi, kita boleh pergi dengan laju, lari. Betul. Dia punya benda dah. Kita panggil perumpamaan. Okey. Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.01. Hitungkan jumlah cas pada elektron itu. Okey, ini kita kena guna rumus mana? Siapa ingat rumus? Siapa ingat rumus ni? Ada orang ingat? Semua tak ingat. Q sama dengan IT. Kita kena ambil definisi bagi arus. I sama dengan Q per T. Iaitu arus adalah kadar pengaliran cas. Ataupun arus ialah jumlah cas mengalir dalam satu saat. Okey. So kita arus dia beridah 0.01, masa pun dia beridah 5 saat. So maka kita nak cari Q je lah. Q itu adalah jumlah cas. Maka Q sama dengan IT. Tu. Kalau orang terus ingat Q sama dengan IT, tulis je lah, tak ada masalah. Okey, maka I dia 0.01 darab dengan T 5 saat. So apa? 0.05 cas dalam unit apa? Kolom. Coulomb. C. Unit coulomb. Itu 2 markah situ. Okey. Rajah 1.2 menunjukkan lintasan sinar katod yang tidak lengkap. Okay, sinar katod ni akan melalui satu medan elektrik. Kita kena ingat sinar katod tu negatif. Dia akan tertarik ke plat positif. Maka ke mana arah dia? Kita sambung je lah. Sedikit ke atas. Itu arah dia. Tahun 2015 keluar soalan. Okey, keluar soalan. Ada yang dapat jawab, ada juga yang tak dapat jawab. Sebab dia tak ingat sinar katod tu positif ke negatif? Katod negatif. Dia mesti tarik kepada positif. Berikan satu sebab bagi jawapan anda. Sebab apa dia tertarik ke positif? Mesti kita ada sebab apa? Sebab dia bercas negatif. Sebab sinar katod bercas negatif. Sinar katod bercas negatif. Sebab tu dia tarik ke plat positif. Alright. Tapi kalau kita tengok nama dia pun, nama sinar katod. Katod kan negatif. Sinar negatif. Okey, rajah 2.1 menunjukkan litar switch automatik yang menyalakan lampu pada waktu malam. Allah. Ni lari banyak dah Rajah dia ni, sebab dia lukis manual kan. Dia jadi lari-lari. Dia macam ni asal dia. R1 sini ni PPC, lepas tu disambung kepada satu perintah, lepas tu ada transistor, lepas tu apa? Cikgu jangan gigi-gigian apa tu? Kegelung. Kegelung, lepas tu kegelung tu ada switch keganti untuk menghidupkan lampu jalan
lampu jalan yang apa? Yang bervoltan dia 240 volt. Okey. Ini disambung kepada bateri. Okey, gitu. Cuma sini ni dalam masa yang sama dia ada diode. Diode tu disambung songsang tu. Right? So dia sambung secara selari, maka diode tu tak ada kaitan lah. So soalan yang pertama, nyatakan transistor T. Kita tengok ada panah ni, T tu keluar, maksudnya transistor tu jenis NPN. NPN. Kalau PNP dia masuk ke dalam. Okey, soalan kedua, apakah fungsi perintang R2? R2 ni dia berada pada litar tapak. Kita kena ingat tadi, saya sebut tadi, litar tapak dia tidak memerlukan arus yang tinggi. Dia perlukan voltan yang tinggi. Jadi tujuan kita letak litar R2 tu adalah untuk menghadkan arus. Menghadkan arus litar tapak. Sebab kalau arus litar tapak tinggi, transistor tu akan rosak, putus. Kan? Sebab litar tapak pada transistor dia tak perlu tinggi. Sebab tu kita letak perintang supaya dia dapat menghadkan arus. Dia mengecilkan arus. Okey, kena ingat So litar R2 ni, R2 sini. Ini dia menghadkan arus. Dan arus litar tapak. Right. Sebab litar tapak tidak memerlukan arus yang tinggi. Okey, kalau arus tinggi dia akan rosak. Okey, nyatakan apakah yang berlaku kepada rintangan peka cahaya apabila keamatan cahaya rendah. Maksudnya tak ada cahaya lah. Dua hari lepas saya ajar ada rintangan rendah. So sini dia kata kalau keamatan cahaya rendah maksudnya tak ada lah. Kalau ada cahaya rintangan rendah, kalau tiada cahaya rintangan tinggi. So dia akan jadi rintangan tinggi. Right. PC tu akan menjadi rintangan tinggi apabila cahaya keamatan rendah. Pada waktu malam lah, tak ada cahaya kan. Okey. Kalau rajah habis lagi tu. Rajah 2.2 menunjukkan sebuah litar transistor. Okey. Anda diberi 3 perintang R3, diberi perintang R3 setiapnya perintangan 50, 100, 200. Itu kan beza melintasi tapak pengeluar VBE. Okey. R1 apa maksud dia? VBE untuk 50 ohm. Oh, okey. Kalau dia beri tiga perintang untuk R3, tiga pilihan. Yang pertama 50 ohm, lepas tu dia cabut, dia tukar jadi 100 ohm. Dia cabut lagi, dia tukar jadi 200 ohm. Dia boleh tukar-tukar R3 ni. R3 ni dia boleh tukar-tukar. Maka R1 ni 1000, sini 1000 ohm. Tetap. R3 tu boleh tukar-tukar.
Okey, jadi dia tanya berapa rintangan voltan VBE sekiranya yang pertama dia guna 50 ohm. 50 ohm. So kalau kita tengok litar pembahagi voltan begini. Daripada ujung ni sini yang pertama 1000 ohm. Yang kedua ni dia letak 50 ohm je. 50 ohm je. So daripada 6 volt ni 6 volt dia akan membahagi dua. Dia membahagi 6 volt tu dia pergi ke R1 dan R3. Right? Dia membahagi. Jadi kalau kita ingat pada bab 3 hari tu kita belajar kalau litar sesiri adalah litar pembahagi voltan. Jadi macam mana dia nak bahagi voltan tu? Dia menggunakan satu rumus. V1 sama dengan R1 per dengan R1 tambah R2 darab dengan Vs. Kalau masih ingat lagi lah. Bab 3 itu pun kita bawa balik ke bab 5 ni. Untuk mengira voltan untuk pembahagi. Katakanlah R1 1000, R3 sini dia guna R3. So kita guna R3 lah. R1 per dengan R1 tambah R3 sini. Kita ubah. Okey, so kita tukar. Jadi 1000 per dengan 1000 tambah 50 darab dengan Vs ni sumber. Sumber dia apa? Sumber dia adalah 6 volt. 6 voltan. 6 volt. Right. Maka berapa jawapan dia? 1000 per 1050. Okay. 1000 bahagi dengan 1050 darab dengan 6. So akan dapat 5.714 volt. Right. So di sini ni 5.714. Maka hak lebih daripada 6 ni kena tolak lah. Tolak 6. 6 tolak ni. So jawapan dia 0.285. Ya. Lebih kurang lah. 0.285. So VBE sini adalah 0.285 volt. Boleh? Lepas tu kena kira hak 100 pula. Tukar pula sini 100. Bus 100 pula sini. Lepas tu tukar untuk kalau nak mudah lagi kita guna V2 lalu. V3 sama dengan R3 per dengan R1 tambah R3 darab dengan Vs. Okey, R3 sini 100 per dengan 1001 darab dengan 6. So jawapan dia 100 bahagi 1001 6. Akan dapat 0.545 volt. Sini pula 200. So V3 sama dengan 200 per dengan 1200 darab dengan 6. 200 bahagi 1200 darab 6. So akan dapat 1 volt. Boleh? Gitu. Lebih kurang lah. Untuk pengiraan dia. Okey, mentol akan menyala jika VBE lebih besar. Dia beri syarat dia. Paling minima dia adalah 0.7. Okey, pilih perintah yang paling sesuai digunakan untuk R3.
Untuk menyala. So sini 0.7. Hak satu ni 0.2 tak cukup, maka tak menyala lah. Yang kedua 0.5. 0.5 lebih tak sampai 0.7. So tak sesuai juga. So yang paling sesuainya adalah 200 ohm. So yang paling sesuai di sini adalah perintang 200 ohm. Berikan sebab kerana VBE yang dihasilkan adalah 1 volt. Yang mana 1 volt tu dah melebihi 0.7. Maka dia boleh menyalakan ataupun menghidupkan litar tapak. Gitu. Okay, next kita tengok soalan lagi bahagian B. Rajah 1 menunjukkan simbol bagi transistor. Okay, namakan jenis transistor. Nama transistor dia adalah PNP sebab arah dia masuk. Okey, rajah 1.2 menunjukkan satu litar yang digunakan untuk menguatkan arus. Okey, litar ni menguatkan arus. Okey, kalau kita tengok ni mikro. Arus tapak dia adalah mikro. Mikro 10 kuasa negatif apa? 10 kuasa Negatif 6. negatif 6. Lah. Lepas tu litar pengumpul dia jadi mili. Mili 10 kuasa negatif 2. Mili 10 kuasa berapa Mili negatif 3 tak? Mungkin kedua. Ingat. Boleh check. 1. 10 kuasa negatif 3. Okey, nampak? Daripada 10 kuasa negatif 6, dia akan jadi 10 kuasa negatif 3. Maksudnya arus tu dibesarkan. Dibesarkan. Dibesarkan banyak mana? 3 kali ganda. 3 kali ganda apa? 1000 kali ganda dibesarkan. Nyatakan sama ada terdapat bacaan mikroammeter dan miliammeter. S1 dihidupkan, S2 dimatikan. Okey, bila S1 dihidupkan, S2 ni tetap dimatikan. Ada tak bacaan? Ada tak bacaan? Cepat. Kalau siapa faham dia boleh jawab ni. Kalau switch 1 ni dihidup, switch 2 mati. Litar tu berfungsi ke tak? Tak berfungsi. Sebab apa? Dua hidup. Dua-dua hidup. Yang ni sedap hidup. Kan litar transistor dia ada dua. Litar tapak dengan litar pengumpul. Okey. Jadi dekat litar tapak dengan litar pengumpul ni dia letak switch. Okey. Lepas tu dia kata dia hidupkan switch 1 saja. Switch ni je dia hidup. Switch 2 dia matikan. Adakah litar tu berfungsi? Tak. Tak. Sebab apa? Sebab dia kena hidupkan S2 tu. Litar tapak tu. Kita ingat pada basic balik. Balik pada asal kita. Kalau litar transistor, kod mana pun dia kena hidupkan litar tapak terlebih dahulu. Baru litar pengumpul tu akan hidup. Kalau dia pergi hidupkan litar pengumpul, dia matikan litar tapak, tak ada makna. Dua-duanya tak menghasilkan fungsi, tidak berfungsi. Maksudnya kalau kita tak berfungsi, mikroammeter ni kosong, miliammeter pun kosong. So jawapan sini yang pertama ni nyatakan terdapat bacaan. Tidak terdapat bacaan. Tiada bacaan pada mikroammeter
dan miliameter. Okey. Lepas tu dia kata switch 1 dimatikan, switch 2 dihidupkan. Okey. Switch 1 ni dia off, switch 2 pula dia hidupkan. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Ni hidup, ni mati. Apa akan jadi? Hiduplah ke? Hiduplah ke? Serius? Anda pasti? So tu lah milimeter dekat tu dot nyala, tu dot nyala. So bila dia hidup litar tapak saja, litar pengumpul ni dia matikan, maksudnya litar tapak je lah hidup. Okey, maka yang menunjukkan pesongan hanya mikroammeter sahaja. Miliammeter off. Sebab sini ni litar tak bersambung. So jawapan dia hanya mikroammeters yang terpesong. Itu jawapan dia. So 2 markas itu lah. So awak kena faham lah, kena faham dia punya gerak kerja dalam litar transistor. Kita kena faham gerak kerja dia. Nak hidupkan litar tapak, nak hidupkan litar pengumpul, wajib litar tapak kena hidup. Alright. Hidup litar tapak, kalau kita putuskan tak sambung litar pengumpul, tak jadi juga litar pengumpul. Litar tapak saja yang hidup. Boleh? Harap? Kita tak faham? Harap? Hello? Faham? Faham. Okey, baik. Next, berdasarkan Rajah 1.2, bacaan mikroammeter adalah 10 mikro dan bacaan miliammeter 1 mili. Hitungkan gandaan arus. Okey, gandaan. Berapa kali arus tu dibesarkan. Okey, so dia beri dah formula. Kelebihan dah ni kalau dia beri formula. Pembesaran arus sama dengan IC per dengan IP. IC kita ambil 1 mili. Jangan lupa 1 mili bahagi dengan 10 mikro. 1 mili bagi 10 mikro. Jangan awak kira nampak nombor 1 bahagi 10. Jawapan dia 0.1. Salah sebab 1 tu 1 mili. So kena tekan 1 shift 5 bahagi dengan 10 shift 4 dalam kalkulator awak tu. So situ dia akan paparkan 1 mili bahagi 10 mikro. Tekan sama dengan. So jawapan dia awak akan dapat bersamaan dengan 100. Ada unit tak pembesaran? Ada unit tak? Tak ada. Tak ada. Berapa pembesaran, berapa kali ganda dia dibesarkan arus tu? Maksudnya daripada 10 mikro nak jadi ke 1 mili sebanyak 100 kali ganda dibesarkan. Jadi pembesar suara, kalau guna pembesar suara tak, speaker tu, awak cakap suara awak dibesarkan 100 kali lebih kuat. Itu maksud dia. Boleh? 1 kali lebih kuat. So arus pengeluar IE sama dengan IC campur dengan IB. IC 1 mili campur dengan IB 10 mikro. So ni pun kena tekan kalkulator juga ni. 1 shift 5 tambah dengan 10 shift 4. Shift 4. So jawapan dia adalah 1.01 darab 10 kuasa negatif 3 ampere. Tengok. Kalau dalam peksa tau,
Tengok markah dia, 3 markah untuk pengiraan macam ni je. Sebab dia akan tahu murid ada setengah calon dia tak alert dengan mikro dengan mili ni. Bila tak alert dengan mikro dengan mili, so dia akan kehilangan 3 markah. Siapa yang alert dengan mili dengan mikro tu, mudah-mudah dia akan dapat 3 markah. Sebab formula dia dah beri, cuma masukkan saja. Masuk tu dengan nilai yang betul. Tapi kebiasaan lah kan saya pengalaman saya menanda ketah tau. Lebih daripada 80% akan buat kesalahan. Dia tak alert dengan mikro dengan mili. Saya pun tak faham kenapa. Sebab sini dah jelas tulis mikro, jelas tulis mili. Masih lagi dia ambil nilai dia bila dia buat pengiraan, dia pun ambil 1/10 je. Cuba tengok markah ni. Padan tak dengan kalau awak tulis 1/10 dapat 0.1 dengan 3 markah. Mana padan? Tak. Mesti ada sesuatu yang di sebalik dia untuk markah lain tu. So kena perhati molek 3 markah untuk pengiraan ni. Dan pengiraan yang kedua 2 markah. So, jumlah dia adalah 5 markah untuk bahagian P. Rugi kalau kita jawab tak betul. Okey. Ni dia suruh buat pemilihan rajah yang betul lah. Yang tepat. Okey, kalau kita tengok rajah A, litar A ni, apa yang tak betul sini? Apa yang tak betul? Apa rajah dia pun tak kena dah. Apa yang tak betul tu? Cepat. Tunggu tengok. Okay. Sebenarnya litar ni bersambung ni, sambung sini. Okay, sambung. Cumanya dia bila convert tu dia jadi lari. Ni pun sama kok. Sini pun bersambung. Okay. Jadi kita note tu, yang pertama, litar tu boleh menyalakan A, B, C, banyak lah. Litar tu boleh menyalakan lampu jalan. Yang pertama, kedudukan PPC. PPC mesti berada pada litar tapak. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, kedudukan, yang pertama kedudukan perintah. Yang kedua, penyambungan bateri. Okey, penyambungan bateri. Kalau kita tengok sambungan bateri, kalau E ni dia sambung ke bawah positif dia. Sambungan dia tu tak betul tak? Sepatutnya kita kena sambung positif ke arah atas. Sini. Okey, lepas tu lari ya, litar-litar ni lari ya. Tak tahu kat mana betul. Sepatutnya dia nak apa ni? Pada waktu malam. Okey, pada waktu malam, bila nak waktu malam, mesti PPC tu berada pada bawah. Pada litar tapak. So B ni salah dah. Dia duduk sebelah atas. C tu pun salah juga. Tinggal D dengan E pun salah juga. D
D dengan A sahaja. Okey. Cumanya A ni dia sepatutnya kena ada sini sekali. Perintang pada litar tapak tu untuk menghadkan arus. Maksudnya kita ambil A ni lah. Sebab apa? Sebab yang pertama PPC duduk di litar tapak. Yang kedua mentol disambung secara selari. Okey, selari. Lepas tu dia punya apa ni? Bateri dia disambung secara pincang ke depan. Okey, pincang ke depan. Berbanding dengan D ni lampu jalan raya dia perlukan voltan yang tinggi dah, 240 volt contohnya dah. Tapi dalam litar ni dia sambung 6 volt je. Macam mana mentol tu nak menyala? Sebab tu D pun tidak diterima. Sebab tu pilihan yang tepatnya adalah A. 95 volt disambung. Sambung dengan suis geganti pula. Okey, akan tertarik dan menyambung litar, maka dia akan hidup pada waktu malam. So, kalau dalam periksa, katakanlah dalam periksa SPM, awak ambil litar tu, awak potong. Awak gunting, awak tampal pada kertas jawapan. Boleh tak? Agak-agak. Ada ni, ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. 5. So dia suruh pilih yang terbaik kan. Okey. Lepas tu awak kata A jawapan dia. Awak pun gunting. Awak pun tampal. Boleh tak? Agak-agak awak. Boleh tak? Cik jawab seorang. Boleh ke tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tak habis cecah jawab belakang tu. Jawapannya boleh. Awak ambil gunting, awak tampal. Berapa markah agak-agak dapat kalau awak ambil tampal? Dua. Ya ke? Agak-agak awak berapa dapat? 1 ataupun 2 tak. Dia kena beri penerangan. Okey. Awak akan dapat sekurang-kurangnya 6 markah sini. Okey. Dia macam ni kan. Bila kita soalan gini kita kena buat kotak. Lepas tu 1 jawapan kita ambil, 2 jawapan, 3 jawapan, 4 jawapan. Lepas tu 5 tu saya pilih. Tak? Saya pilih dot. Okey. 1 ni dari segi kedudukan dia ni. Kedudukan LPC. Kedudukan LPC awak kata berada pada litar tapak. Sebab bla 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 bla. Awak jawab tak? Yang kedua, sambungan bateri. Pincang ke depan. Sebab boleh mengalihkan arus elektrik. Contoh. Yang ketiga, apa benda ni? Yang ketiga, susunan litar lampu jalan. Susunan litar. Susunan litar, kata awak jawab selari. Lepas tu, sebab apa selari? Sebab voltan setiap setiap mentol lebih tinggi. Contohlah. So jawapan dia. Yang keempat, dia tanya penggunaan suis geganti. Perlu. Sebab suis geganti ni adalah untuk menghidupkan litar yang bervoltan tinggi. Contohnya. So pemeriksa akan tanda 1, 2. Okey, markah pertama, markah kedua. Alasan dia. Markah ketiga, markah keempat, markah kelima, markah keenam, markah ketujuh, markah ke-8, markah ke-9, markah ke-10. Okey, saya pilih. Okey. Markah ke-10 ni special dia. Special dia adalah kombinasi daripada jawapan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Katakanlah awak jawab poin 1 dia.
Poin 1 pilihan awak betul dapat markah yang pertama. Tapi alasan awak beri salah. Tak dapat markah yang kedua. Markah yang ketiga salah. Tapi alasan awak beri betul. Dapat markah yang keempat. Faham tak saya tulis? Faham. Faham. So tak dapat markah ketiga, dia dapat markah keempat. Dia buat pilihan tu salah. Tapi alasan dia beri betul. So dapatlah keempat. Okey. Yang kelima betul dapat markah kelima. Alasan pula salah. Tak dapat markah keenam. Markah yang ketujuh salah. Tak dapat markah ketujuh tapi alasan dia betul. Dapat markah ke-8. Okey, sini dia tengok kombinasi. Kombinasi, okey. 1, 2, 3, 4. Baris ya, baris. Baris yang pertama ada tak betul? Betul. Ada ni, ada 1, markah 1. Baris yang kedua ada tak betul? Betul. Baris yang ketiga ada tak betul? Ada. Baris yang keempat ada tak betul? Ada. So automatik awak akan dapat markah yang ke-10. Katakanlah sini markah ketiga awak tak dapat, alasan pun salah juga, tak dapat juga. So untuk baris yang kedua tak ada wakil yang betul, salah sini tak? Salah tak? So awak tak akan dapat markah yang ke-10. Tak dapat. Tak dapat markah 10. Sebab sini ni tak ada wakil yang betul. Tak ada kombinasi. Itu kaedah pemeriksaan lah tu. Itu sepatutnya rahsia tapi saya bagi tahu ke awak. So untuk jawapan tadi awak ambil ni awak tampal dalam jawapan peperiksaan awak. Sebab bahagian B ni di kertas kajang kena tampal di kertas kajang. Awak ambil, tampal. So markah 1 awak dapat. Markah 2 awak dapat. Markah 3 awak dapat. Markah 5 awak dapat. Markah 7 awak dapat. Markah 9 pun awak dapat. Sebab awak dah buat pilihan. Ni nampak ni A ni. Awak dah buat pilihan. So sini dapat 5 markah dah tak? Dan awak dapat markah yang ke-10 satu lagi. So bila awak ambil gambar rajah tu, tampal pada kertas jawapan awak, sekurang-kurangnya dah dapat 6 markah. 6 markah. Tapi kita kena ingat, hanya untuk soalan elektronik sahaja. Bab lain tak boleh. Okay, bab lain tak boleh. Kalau bab litar-litar gini saja yang boleh. Ambil, gunting dan tampal. Boleh faham? Boleh faham? Kalau soalan lain tak boleh lah awak ambil tampal. Contoh soalan macam ni. Contoh soalan Cikgu, Ya. kalau markah 10 tu kita kena tulis ciri-ciri saja ke ciri-ciri dengan sifat dengan sebab sekali? Ciri-ciri saja. Ciri-ciri saja. Okey. Tapi kalau awak tak tulis pun tak apa sebenarnya. Sebab dia ambil markah yang saya sebut tadi. Markah kombinasi sebenarnya. Okey, katakanlah soalan nombor 10 dia tu keluar macam ni dalam bahagian P. Keluar jadual gini. Jadual gini tak boleh lah sebab dia ni bukan bab elektronik tak? Bukan bab elektronik. Jadi awak tak boleh lah ambil tampal, gunting tampal. Sebab dia bukan bab elektronik. Bukan bab yang ada litar. Yang boleh ditampal hanya untuk litar sahaja. Litar yang tak. Boleh? Kalau gini kita kena buat ciri-ciri satu-satu lah. Kena buat kotak. Dan nyatakan ciri-ciri dia. Kalau gitu. Okey, boleh So jawapan akhir adalah A. Boleh? Okey? Harapnya boleh Okey, jadi bahagian C tu
awak boleh buat dan habiskan. Saya boleh beri jawapan. Tapi nak juga berada pada pihak awak. Saya nampak awak tu buat. Setakat ni, saya tak nampak awak buat ke tu. Saya takut ada yang terlalu sibuk tu tak buat. Mungkin kena jaga adik lah, kena jaga ayah dia lah, ibu dia sakit ke. Kita tak tahu lah, kawan-kawan kita ni mungkin ada masalah tersendiri. Semesti bukan kita fikir kita senang kat rumah. Mungkin kawan-kawan kita tu ada yang susah, ada penjaga ke, adik-adik terlalu ramai ke, duduk rumah rasa serabut, tak boleh belajar ke. Ada juga gitu. So saya harap gitulah, awak boleh buat, carilah masa kalau rumah serabut sangat, adik-adik kacau kat rumah. Carilah masa duduk belakang rumah ke, buat sekejap untuk soalan fizik. Orang nak berjaya ni dia tak mari dengan itu je. Dia tak mari dengan sekadar kita lihat saja mari. Tak, dia kena tulis juga. Kena tulis ke mana. Bila kita tulis ni, kita buat, kita akan fikir. Bila kita buat sendiri, kita akan fikir. Oh, ni jawapan dia. Oh, gini jawapan dia. Kalau kita baca je, saya rasa 2 minit tidur lalu. Bukan saya kata awak, saya sendiri. Saya sendiri pun kalau baca buku tu 2 minit je. Mula macam-macam lah mari penyakit. Ngantuk lah, nak tidur lah. Rasa sakit perut lah, nak berok lah. Macam-macam hari. Okey, baik. Hari ni siapa tak hadir? Sekarang ni ada 32 orang. 7 orang tak ada. Zapan baru rubik ni. 7 orang, Zapan seorang. 6 orang lagi, siapa? Sabri ada Sabri? Sabri tak ada? Sabri Ada. tak ada. Zo tak ada. 3. 4 lagi. Siapa lagi tak ada? Ikram. 3 lagi. Syazwan. Siapa tak ada? Syazwan. Syazwan. 2 lagi. Puan. Fauzan. Rozan. Seorang lagi. Cari orang umur. Seorang lagi. Siapa? Cepat. Rozan. Puan saya rasa ni tau. Fauzan masuk adik aku kejap. Lepas tu dia left. Maksudnya internet. Masalah internet. Okay. Seorang lagi. Siapa dia? Ideng ada Ideng? Ada tu. Ada. Irham ada. Lukman ada. Pi lagi tak ada Cepat cari. Teku aku. Ku ada? Teku ya keluar awal sikit tu. Sebab dia nak pergi membayar. Oh. Boleh ke? Dia kawasan mana? Kawasan saya PKPD tak boleh. Ketel. Ketel boleh. Aku lah. Okay, baik. Okay, saya berhenti sini dulu. InsyaAllah saya akan letak jawapan untuk bahagian C. Dalam grup. Untuk awak semua. Cuba buat cari masa sikit walaupun tak ada masa sekarang.
Okey, itu saja wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih kerana hadir kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cikgu. Cikgu. Masih Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.